Kaum Hawa. Hari ni aku nak kongsi nampak di mana kalau ikut 4 benda ni, anda boleh masuk 8 pintu syurga. Boleh pilih nak masuk syurga mana, pilih je nak masuk syurga mana. Nak tahu tak 4 benda ni? Yang pertama, anda perlu solat 5 waktu. Awal waktu tak perlu pergi masjid pun, kat rumah cukup. Pertama, ingat Yang kedua, puasa di bulan Ramadan 30 hari. Mungkin tak dapat 30 hari, tapi puasa penuh di bulan Ramadan. Yang ketiga, jagalah kehormatan diri, kehormatan aurat, kena jaga benda tu. Yang keempat apa dia? Yang keempat, taat pada suami. Bagi yang tak kahwin, taat pada boyfriend. Bukan boyfriend. Taat pada ibu bapa. So penting, jaga 4 benda ni, anda boleh masuk 8 pintu syurga. Pilih mana yang nak masuk. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di rancangan Assalam at Motivasi. Topik hari ini topik yang paling sempoi. Sebab apa topik paling sempoi? Hari ini kita meraihkan Hari Wanita Sedunia. Wah, satu dunia meraihkan Hari Wanita. So, kita akan mengulas ataupun menghuraikan topik Islam menghargai wanita. Islam tak pernah ketepikan wanita walaupun wanita adalah orang yang mungkin sifat dia lembut, sederhana, rendah, tapi Islam letak wanita ni sebagai martabat yang tinggi. Okay, sebelum kita kupas, saya nak tanya satu soalan. Berapa bunga di baju saya? Sebab hari ni Hari Wanita kan saya pakai baju berbunga-bunga. Tapi hati mungkin tak tahu bunga-bunga tak bunga. Okey. So, tadi kita tengok hadis daripada hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda kalau satu wanita tu ikut 4 sifat, 4 perkara, insya-Allah akan boleh masuk syurga mana-mana pintu. Syurga ada 8 pintu. Dikatakan ada 8 jenis syurga ni, 8 pintu. Nak masuk mana-mana pun boleh, free of charge. Tapi bagaimana? Kena jaga 4 perkara. Nampak macam simple. Itulah orang kata wanita ni sebenarnya boleh masuk syurga. Senang nak masuk syurga. Okey, apa dia? Yang pertama, kena jaga solat 5 waktu. See? Nabi sebut 5 waktu tau. Nabi tak sebut 5 waktu tambah solat, tambah solat sunat, tambah tahajud, tambah duha. Nabi tak sebut benda tu. Tapi bukanlah sebab tu tak sembahyang duha, tak sembahyang tahajud, tak sembahyang witir. Janganlah macam tu. Tak sembahyang tarawih. Jaga 5 waktu. Jaga 5 waktu ni dia banyak huraian tau. 5 waktu di awal waktu. Janganlah nak katakan kalau 5 waktu tu okey, Zuhur dengan Asar kita kumpulkan satu wuduk. Zuhur pukul berapa? Pukul 1 lebih. Tapi sembahyang pukul berapa? Pukul 4 suku. Sebab apa? Terus boleh ikut sekali dengan Asar. Allahu Akbar. Jangan buat macam tu. Yang pertama, jaga solat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Nabi tak sebut pun puasa sunat, Isnin, Khamis, puasa hari putih. Macam hari ni. Hari ni 13 Rejab, hari putih. So puasa hari ni, digalakkan puasa hari ni. Tapi Nabi tak sebut pun benda tu. Untuk wanita, beruntunglah kalau puasa penuh di bulan Ramadan. Mungkin kita faham wanita mungkin tak dapat puasa penuh. Tapi puasalah selama mungkin di bulan Ramadan selagi yang mampu. Okey, yang ketiga apa dia? Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Bila kita handle benda, kita protect. Dalam surah Al-Mu'minun pun disebutkan, kena jaga kehormatan diri. Dan yang keempat apa dia? Mentaati suami. Siapa yang dah kahwin kat sini? Ramai yang dah kahwin kan? Tapi hari tu saya baru baca artikel kan, dekat Selangor ni ada 1 juta wanita belum berkahwin. Kenapa macam tu? So, kalau belum berkahwin, cepat-cepatlah cari yang sesuai, yang sekufu dan terus kahwin. Sebab apa? Jaga mentaati suami adalah satu perkara yang Rasulullah SAW sabda untuk masuk syurga mana-mana pintu pun. Okey. So, sebenarnya hari ni Hari Wanita. Saya nak kupas sedikit wanita-wanita yang berada kat luar sana. Okey, saya sendiri, saya sangatlah menyanjungi ibu saya. Sangat sayang ibu saya. Sayang tak ibu? Mesti semua orang sayang ibu kan? Tapi bagaimana perasaan sayang yang anda tunjukkan pada ibu? Kasih ibu membawa ke syurga. Kan kita katakan kasih ibu membawa ke syurga. Kasih bapa selama-lamanya. Kasih isteri
benarkan kahwin satu lagi. Tak, sabar. Makcik dia dah melenting. Kahwin satu lagi. Okey. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa. Saya nak kupas sedikit surah An-Nisa. Surah An-Nisa special, surah wanita. Allah SWT berikan pada namakan satu surah, nama surah tu An-Nisa. Apa maksud An-Nisa? Wanita. Specialnya Islam memang menghargai wanita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in farihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 19. Apakah Allah SWT berfirman, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Mereka ni siapa? An-Nisa. Siapakah Nisa? Wanita. Siapakah wanita tersebut? Isteri-isteri kamu. Jika kamu tidak menyukai mereka, setengah karakter kita macam krik-krik sikit. Ingat, maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, kamu tak suka. Tapi padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. So, setengah daripada kita mungkin perangai-perangai isteri kita macam krik-krik sikit. Tapi percayalah benda tu sebenarnya Allah yang bagi sifat tu pada isteri anda, dan juga kita kena redha dan juga kita kena sabar dengan isteri. Wanita ni dijadikan daripada apa? Adakah wanita dijadikan daripada hujung rambut untuk disanjungi, untuk diletakkan martabat yang sangat tinggi? Tidak. Adakah wanita dijadikan daripada kaki, daripada tumit kaki? Tidak, untuk dihina. Tak langsung, wanita bukan untuk dihina. Tetapi wanita dilahirkan daripada apa? Dijadikan daripada tulang rusuk. Tulang rusuk mana? Kanan ke kiri? Tulang rusuk kiri. Sebab apa kiri? Dekat dengan hati. Untuk dia apa? Untuk dilindungi, untuk disayangi, untuk dikasihi. Itu tujuan wanita dicipta. Bila Nabi Adam dicipta, Allah SWT juga cipta siapa? Hawa. Siapakah Hawa? Nenek moyang kita. So Allah SWT ciptakan Adam dan Hawa untuk bersama. So kita pun wanita dicipta, ada banyak kelebihan-kelebihan wanita dicipta. So ada pelbagai jenis wanita di keliling kita. Contoh, tadi kita ada ibu. Okay, saya nak huraikan sedikit. Ibu ni adalah seorang yang sangat mulia, yang kita perlu betul-betul taat, perlu sanjung, perlu jaga ibu kita. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah SWT sebut apa? Berbuat baiklah pada ibu bapakmu. Dan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya tau. Bukannya buat baik ala balai aja. Bukannya buat baik macam, okey kat rumah buat baiklah. Alah, tengok buat baiklah. Call buat baiklah. Buat baiklah dengan sungguh-sungguh, sebaik-baiknya. Jangan ucap Saya repeat jangan ucap pada mereka. Allahu Akbar. Allah SWT memartabatkan ibu, tak boleh sebut pun pada ibu. Dan jangan membentak. Kalau ibu suruh buat sesuatu, mungkin kita macam malas ke, penat ke, akan membentak. Na'udzubillah min zalik. Kita tersebut perkataan yang salah, terkuatkan suara, terherdik. Jangan macam tu. Jangan membentak, dan ucaplah perkataan yang mulia-mulia sahaja pada ibu dan ayah kita. So lepas ni, kalau mungkin sebelum ni kita tersebut perkataan-perkataan macam ni, na'udzubillah min zalik. So hari ni azam, sempena hari wanita sedunia ni, jumpa ibu, minta maaf pada ibu. Ramai orang ada dalam hati mungkin nak minta maaf, tapi bila kita maaf, hari raya sekalilah kita minta maaf. Tu pun macam, ibu minta maaf. Okeylah, kalau ramai-ramai orang ambil handphone nak tengok gambar, dia buat drama sikit lah. Dia buat drama menangis-nangis ke apa ke, tapi lah hati sekali tu je lah. Apa yang saya boleh sarankan, kalau boleh hari-hari minta maaf dengan ibu. Hari-hari kena jumpa ibu. Hari-hari tengok muka ibu. Dikatakan kalau kita tengok muka ibu, tengok. Tak buat apa, tengok renungnya. Akan dapat pahala setiap saat. Kan ada 4 perkara yang kita tengok je akan dapat pahala. Ada setengah riwayat kata 5 benda. Apa dia? Yang pertama adalah alam. Kita tengok alam, dapat pahala. Yang kedua apa dia? Tengok Al-Quran. Al-Quran kita tengok je, belum baca. Of course lah, jangan lepas ni tengok. Dapat pahala cukup, tak nak baca. Jelek kan? Okey. Yang ketiga apa dia? Alam, Al-Quran.
Yang ketiga adalah muka ibu. Kita tengok muka ibu. Yang keempat adalah Kaabah. Pasal tu orang pergi Mekah, tengok Kaabah. Belum ibadat lagi. Tengok Kaabah pun dapat pahala. Ini yang kelima, ada setengah riwayat cakap tengok air zam-zam pun dapat pahala. Okey, saya nak huraikan tengok muka ibu. So lepas ni selalulah tengok muka ibu. Ramai orang yang berada dalam depan ibu, apa dia buat? Ni ibu kat depan ni, pahala kat depan, handphone kat kanan. Handphone kat tangan, pahala kat depan. Pilih mana? Pandai-pandailah hampa pilih. Tapi of course lah kita pilih yang terbaik. Sebab apa? Ibu ni adalah benda yang kita mungkin setengah orang tu kalau balik kampung ke apa ke, dia masa balik kampung tak lama. So apa yang dia kena buat? Dia kenalah spend time banyak dengan ibu dia. Okey. So boleh. So lepas ni kita akan huraikan lagi banyak lagi kebaikan-kebaikan ibu, apa yang kita perlu lakukan pada isteri, pada anak perempuan, pada semua wanita-wanita di sekeliling kita. So kita jumpa selepas iklan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Assalam at Motivasi. Anda pula boleh tengok dekat ni ya, Facebook Live TV Al-Hijrah, dan boleh ajukan soalan berkenaan dengan tajuk hari ini. Apakah tajuk hari ini? Islam hargai wanita. Siapakah wanita? Ramai wanita berada di keliling kita. Rasulullah pernah bersabda, yang terbaik antara kamu adalah yang terbaik terhadap isteri-isteri kamu. Isteri-isteri. Macam plural. Okey, isteri kamu. Dan aku adalah yang terbaik di antara kamu dalam melayani isteriku. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah Rasulullah nak beritahu? Rasulullah nak menunjukkan bahawa isteri adalah satu kaum yang perlu disayangi, perlu dibelai, perlu dimanja. Bukannya untuk diherdik, bukan untuk dihina, bukan untuk dimarah. Ramai orang terlepas pandang benda ni. Na'udzubillah min zalik. Balik je marah isteri. Balik je isteri terlakukan sesuatu yang salah ke, dia tak puas hati, dia akan marah. Jangan macam tu. Wanita ni dia lakukan banyak pengorbanan. Kita dilahirkan daripada siapa? Daripada ibu lah kan, wanita. Dikatakan kalau orang yang beranak tu, dia punya kesakitan dia seperti 20 tulang rusuk dipatahkan. Boleh tak patah satu tulang rusuk sekarang ni? Alhamdulillah. Ni lebih kurang 20 tulang rusuk patah satu kelahiran. Macam tu lah. Lepas dah beranak dah macam jumpa suami dia, tak nak dah beranak lagi. So suami ni pun faham, suami ni tak apa, jangan beranak lagi. Lepas ni bagi ibu lain. Ibu lain? Okey. Sabar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ada seorang datang bertanya pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya, siapakah yang perlu aku hormati? Apa Rasulullah jawab? Ibumu. Lepas tu dia tanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Bapakmu, ayahmu. Tengok Rasulullah sebut 3 kali. Ibu, barulah ayah. So kaum lelaki janganlah down, janganlah tension, tak apalah. So ada isteri, ada ibu. So Rasulullah nak menunjukkan sebenarnya kita kena taat, kita kena letakkan martabat ibu ni satu level yang Masya Allah tinggilah. Saya nak kongsi sikit lah, apakah benda yang kita boleh lakukan untuk ibu. Sebab hari ni kan hari ibu, hari wanita sedunia. So apa yang saya boleh sarankan, ada 10 benda saya boleh sarankan. Yang pertama, hendaklah memuliakan mereka. Jangan jalan belakang, jangan membelakangi mereka. Meaning kalau kita pergi shopping mall, jangan kita jalan depan, ibu tinggal belakang. Ramai orang terlepas pandang tu dia buat benda tu. Lepas ni kalau pergi shopping mall, ibu jalan dulu. Ikut belakang ibu. Ibu pergi mana? Masuk shopping. Ikut. Lepas tu bayar. Ini dah betul. So apa yang ibu nak, bagi. Apa yang ibu jalan, bergerak, ikut belakang ibu. Bukannya ibu ikut kita, kita yang kena ikut ibu. Yang pertama. Yang kedua, bersalaman dan bercium tangan mereka tanda kasih dan hormat. Ramai orang yang pergi jumpa ulama, pergi jumpa alim, guru, pergi jumpa orang yang lebih level tinggi. Jumpa salam cium tangan, tapi jumpa ibu, dia tak cium tangan pun. Kenapa tak cium tangan ibu? So lepas dia jumpa ibu, salam cium tangan. Sebab ibu ni ada special dia tau. Apa special dia? Dia main doa ni tak ada hijab, boom, direct pada Allah Subhanahu Wa Taala. So lepas ni, daripada hampa pergi jumpa kawan-kawan pergi umrah, pergi umrah ni depan Kaabah, doakan pada aku. Hang pergi jumpa orang ni, doakan. Jumpa ulama, doakan. Boleh, bukan tak boleh, tak salah, tak dosa pun. Tapi syurga ada kat rumah.
Orang yang ada ibu, ada syurga kat rumah. Allah SWT sebut syurga di bawah telapak kaki ibu. Bukan nak kata syurga tu level rendah, tapi nak beritahu mulianya ibu, syurga berada bawah tapak kaki ibu. So lepas ni jangan pergi jumpa ibu, tengok kaki ibu, tak ada pun. Jelek betul. So nak menunjukkan syurga ada dekat rumah kita. Tapi kita terlepas pandang, kita cari syurga tempat lain. Boleh untuk mempelbagaikan doa-doa daripada orang lain, tapi guna maksimum ibu. Saya nak jadi, saya daripada bidang Financial Genius Group. Financial Genius Group. So apa yang saya buat, hari-hari saya bangun, saya jangan jumpa ibu. Kalau saya jumpa ibu lah. Kalau terbangun awal saya keluar rumah, tak jumpa ibu, tak jumpa lah. Tapi saya akan jumpa ibu, saya akan suruh ibu doakan. Bulan ni nak achieve top of the table. Top of the table, the highest ranking in the world, dalam dunia. Alhamdulillah, tahun 2012, tahun 2014, tahun 2018, saya achieve top of the table. Maksudnya dalam peringkat financial ni tertinggi. Macam mana saya buat? Hari-hari, almost hari-hari, saya akan jumpa ibu doakan. Sebab ibu punya doa direct. Rugi kalau tak guna. Sangat rugi. Yang ketiga, menjaga adab ketika bercakap dengan mereka. Ingat tadi surah Al-Isra, jangan cakap pun. So bila cakap dengan ibu, rendahkan serendah mungkin. Serendah mungkin. Kalau dekat office kita ni bos, kita ni CEO, kita ni warrior. Tapi dekat rumah, ya ibu nak makan apa? Jom kita keluar makan. Ibu, nak makan apa ibu? Jom. Jangan. Walaupun jauh, pergi dekat. Apa tak boleh kan dekat dengan ibu? Susah ke? Tengok pun dapat pahala kot. Geram sikit. Yang keempat, menyahut panggilan tanpa melengah-lengah. Bila ibu panggil je, terus pergi. Jangan melengahkan, cakap dengan kawan, tunggu Ustaz, dengan member ni, tunggu Ustaz. Jangan macam tu. Dahulukan ibu, lepas tu dahulukan yang lain-lain. Sentiasa berusaha menggembirakan mereka. Untuk suami, ibulah dulu. Untuk isteri, suami dulu, kemudian ibu. Yang seterusnya, menjaga harta mereka. Ini ramai orang selalunya berlaku apabila wanita, bila ibu meninggal, bila wasiat, bila hibah, bila harta sepencarian, bila nak bahagikan harta ni macam-macam pergaduhan berlaku. Kan kalau ibu meninggal, bila ibu meninggal, so anak-anak akan bergaduh kerana harta ibu. Walaupun ada berapa saja pun akan bergaduh. Ni kan pula kalau ada banyak, lagi akan gaduh. So elakkan benda tu, ikut apa yang Allah SWT dah ikut dah pun. Wasiat semua dah tertulis dah pun. Faraid semua dah ada dah pun. Kalau nak buat yang selainnya, buatlah wasiat ataupun hibah. Ada hukum Islam yang boleh melangkau faraid kalau kita buat benda-benda macam ni. Asalkan semuanya adil dan saksama, insya-Allah. Yang ketujuh, tidak duduk di tempat tinggi daripada mereka. So kalau kita duduk, kalau ibu duduk bawah, jangan kita duduk atas sofa. Kalau ibu duduk atas sofa, jangan kita duduk atas lagi, bastul pula. Jadi kalau boleh kita duduk rendah sikit daripada dia. Rendah lagi daripada ibu untuk menunjukkan kemuliaan ibu. Sentiasa minta izin dalam apa perkara sekalipun. So kalau kita nak pergi overseas ke, nak pergi keluar kerja ke, nak pergi mana ke, kalau boleh minta izin. Bukan kalau boleh, minta izin. Kalau boleh tu meaning kau tak jumpa ke apa ke, okeylah. Mungkin boleh WhatsApp ke, boleh call ke. Now teknologi canggih. Jangan bagi alasan, oh susahlah nak jumpa ibu. Susah. Ibu tak tahu guna WhatsApp. So call lah. Ibu tak tahu jawab call. Call orang lain, pass handphone. Jangan bagi excuse. Okey, yang seterusnya, hormati kawan-kawan mereka. Kalau ibu ada kawan-kawan, hormati kawan mereka. Sebab dia orang akan terasa kalau kita tak layan kawan dia orang macam kita layan mereka, dia akan rasa kecil sikit. Rasa macam kita lah, kita dengan kawan-kawan, satu orang, anak kita datang, macam tak hormat kawan-kawan kita. Apa perasaan kita? Mesti macam rasa krik-krik kan? So, hormati kawan-kawan mereka. Dan yang terakhir, perbanyakkan doa pada mereka. Ada 3 benda yang dikatakan walaupun ibu ayah dah meninggal sekalipun, doa anak soleh dan anak soleha akan direct kepada ibu. Yang lain 2 apa dia? Ilmu yang bermanfaat akan direct kepada orang yang mati, dan juga yang kedua adalah sedekah jariah akan direct kepada orang yang mati, dan juga anak soleh dan soleha. So kalau anda belum jadi soleh ataupun soleha, hari ini azam untuk jadi soleh dan soleha. Untuk anda yang ada ibu dan ayah, jagalah ibu dan ayah. Untuk anda yang tiada ibu dan ayah,
hari ni panjatkan doa sungguh-sungguh daripada anak soleh ataupun soleha. Tapi kalau belum jadi soleh dan soleha, doakan. Sebab doa anda direct kepada ibu. Ini perihalnya ibu. Dan juga perihal isteri, perihal anak wanita. So dikatakan ada satu hadis mengatakan kalau satu orang ayah tu jaga anak perempuan, ada riwayat kata 2 orang, ada riwayat kata 3 orang. Okeylah, boleh kita ambil 3 orang lah maksimum. Kalau 3 orang dia jaga betul-betul sebaik mungkin. Dia memang perkataan jaga sebaik mungkin jadi orang muslimat yang beriman. Nescaya dia orang ni, perempuan ni, anak-anak perempuan ni akan jadi tirai kepada ayah dan juga ibu dia daripada api neraka. Akan jadi tirai kepada api neraka. Maksud dia kalau kita nak jaga orang perempuan, anak perempuan ni bukan senang. Macam-macam fitnah yang mungkin akan berlaku, macam-macam kesusahan, kepayahan. Tapi nescaya Allah SWT akan letak hikmah dalam setiap benda yang anda lakukan. Untuk ibu dan ayah yang ada anak perempuan, beruntunglah anda. Jangan cakap, halah, payahlah, pening. Zaman-zaman dahulu mereka kalau dapat anak perempuan, na'udzubillah, tanam perempuan hidup-hidup. Tanam anak hidup-hidup. Sebab apa? Bawa sial, dia kata, na'udzubillah. Minta maaf, dia bawa yang benda yang tak elok. Zaman-zaman dahulu. Zaman yang sebelum jahiliah ni semua. So pentingnya anak itu adalah rezeki yang memang Allah SWT letakkan pada kita. Dan yang terakhir, khutbah wada, Rasulullah bersabda, hendaklah kamu menjaga hak wanita dengan sebaik-baiknya. Khutbah wada adalah khutbah sebelum Nabi SAW wafat. Nabi sebut benda ni specifically untuk wanita. Okay. So sebelum saya berakhir, saya nak ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua wanita di luar sana, especially kepada ibu saya Hamidah binti Fatih Muhammad dan juga kepada grup-grup saya di Financial Genius Group. Ada ramai wanita dekat Financial Genius Group dan saya ucapkan kepada semua dan juga kepada semua tim-tim Al-Hijrah dekat sini dan juga semua rakyat Malaysia di luar sana, khususnya dan juga amnya seluruh dunia. So, sambutlah hari dengan penuh happy dan jadikan hari-hari seterusnya juga hari anda. Sebab wanita adalah perlu disayangi, dibelai, dimanja dan dilindungi. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang Sempoi, jom berjaya dunia akhirat insya-Allah.